Pelajar sila buat catatan semasa berbincangan. Nanti kamu jawab dalam Google Form. Okay, soalan pertama. Dalam tugasan ini ada 3 set lah. 3 set soalan esei nombor 11. Kita tengok set yang pertama. Puan Rahimah menyediakan ramuan untuk memasak kari ayam. Dia mendapati bahagian tulang yang berongga lebih sukar untuk dipotong berbanding dengan bahagian tulang yang padat. Ini merupakan kawasan tulang yang berongga. Dan kawasan sini walaupun berongga tapi dia lebih padat. Okay. Nyatakan satu pernyataan masalah berdasarkan situasi di atas. Pernyataan masalah ialah satu soalan yang bermula dengan kata tanya, apakah, bagaimanakah, adakah, diikuti dengan hubungan antara PM dengan PB. Saya tulis format menjawab di atas ya. Apakah kesan PM terhadap PB? Okey, di sini kalau guna bagaimanakah, siapa nak cuba? Atas talian Alia. Jawab soalan ini 4A. Siapa tahu boleh volunteer untuk jawab. Pelajar boleh rujuk kepada buku teks untuk buat tugasan ini, buku teks dan buku SBS. Rujukan buku teks, buku surat 124, anak SBS, surat 165. Okey, kalau dalam peperiksaan pelajar tak ada bahan rujukan, jadi kamu perlu menguasai teknik menjawab soalan esei nombor 11 ini. Okay. Bagaimanakah PM mempengaruhi PB? Apakah kesan PM terhadap PB? Jadi dalam situasi ini, pelajar perlu kena pasti PM dan PB. PM, Puan Rahimah menyediakan ramuan untuk memasak kari ayam. Dia mendapati bahagian tulang yang berongga lebih sukar untuk dipotong berbanding dengan bahagian tulang yang padat. Jadi PM ialah tulang berongga dan tulang padat. Boleh ubah yang bergerak balas PB ialah kalau lebih suka dipotong, ini maksudnya apa? Ini maksudnya dia lebih kuat. Tulang berongga adalah lebih kuat berbanding dengan tulang padat. Okay. Apabila kamu sudah kena pasti PMPB, jadi kamu boleh lihat bagaimanakah kekuatan
bagaimanakah kekuatan tulang berongga berbeza dengan tulang padat? Atau kalau guna apakah, adakah pun boleh. Adakah tulang berongga lebih kuat berbanding dengan tulang padat? Biasanya kita pilih ayat kedua ni lah. Sebab dia lebih senang. Okay. Ayat pertama, bagaimanakah kekuatan tulang berongga berbeza dengan tulang padat? Ayat kedua, adakah tulang berongga lebih kuat berbanding dengan tulang padat? Okay. Apakah kesan yang di into ini dia tak berapa sesuai ini? Okay. Saya tukarkan. Tukarkan boleh lah. Kadang-kadang kita guna ni. Okay. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi tersebut. Hipotesis menjawab pernyataan masalah. Okay. Apabila PM maka PB. Jadi jawabkan soalan ini, pernyataan masalah ini. Okay. Adakah tulang berongga lebih kuat berbanding dengan tulang padat? So jawapannya tulang berongga lebih kuat berbanding dengan tulang padat. Tulang berongga adalah tulang bagi burung. Tulang berongga ini dia ringan dan kuat. Dia membolehkan burung terbang. Ya, faham? Pernyataan masalah ialah satu soalan. Boleh guna bagaimanakah, adakah atau apakah ikut kesesuaian ayat itu. Soalan itu menghubungkan bagaimanakah PM mempengaruhi PB. Hipotesis ialah jawapan yang menjawabkan pernyataan masalah. Ia merupakan satu pernyataan yang mengaitkan hubungan PM terhadap PB. Berdasarkan situasi yang diberikan, reka bentuk satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan kertas A4, pita selofan, penutup kotak, buku teks dan gunting. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Untuk bahagian C ini, dia dah berkaitan dengan eksperimen. Dia tak ada kaitan lagi dengan tulang ayam. Okay. Tujuan eksperimen, dia ada formatnya untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Okay, di sini untuk mengkaji hubungan antara
PMPB ialah apa? Kamu boleh jawab yang bawah dulu. Kena pasti pemboleh ubah. Okay. Di sini kita guna, kamu boleh tengok buku teks ya. Silinder berongga dan silinder padat. Atau jenis silinder. Ingat, pemboleh ubah bila bahagian C ni, jangan kaitkan lagi dengan tulang lagi. Kerana dalam bahan dan radasnya tak ada mention tulang pun. Kita guna silinder gulungan kertas. Okay, silinder kertas berongga dan silinder kertas padat ni boleh. Bergerak balas, bilangan buku yang boleh disokong. Okay, buku tu kita fixkan, kita guna buku teks saiz form 4. Kepada buku teks. Sebab lain-lain buku dia ada GC berlainan. Bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder. Atau jumlah beban yang boleh ditampung. Okay, bila sudah ada PMPB, you boleh jawablah tujuan eksperimen untuk mengaji hubungan antara silinder berongga dan silinder padat dengan bilangan buku yang boleh disokong. Bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder. Kalau you rasa silinder berongga, silinder padat ayat ni terlalu panjang, kamu boleh gantikan dengan jenis silinder. Okay. Pemboleh ubah yang dimalahkan, ni lain dengan buku teks. Kalau ikut buku teks, eksperimen itu tak jadi. Hipotesis tak dapat dibuktikan. Jadi diameter silinder bukan dimalahkan. Jangan tulis itu. Kita malahkan panjang silinder. Panjang silinder bersamaan dengan lebar kertas A4 yang kita guna untuk gulung. Panjang silinder juga bermaksud ketinggian silinder. Selain itu, kita juga malahkan bilangan kertas bagi setiap silinder. Kita guna 5 helai kertas A4 untuk membuat satu gulungan silinder. Okay. Ingat, kalau kita ikut buku teks atau SPS punya prosedur, kita malahkan diameter silinder, eksperimen kita tidak akan jadi. Okay. Walaupun gambar raja ini nampak diameter silindernya sama, tapi saya sudah labelkan. Okay, jadikan tidak sama. Silinder berongga bermaksud apa? Bermaksud diameter silindernya lebih besar. Silinder padat ini, diameter silinder lebih kecil. Okay, ini bezanya. Jadi, prosedur ini 4 markah. Kamu perlu ada PD, PM1,
PM2 dan juga PB, 4 markah. Setiap langkah kena ada poin ini. Buat langkah ini berdasarkan kepada raja yang saya beri ini. Okey, langkah yang pertama, dalam Google Form kamu buat satu ayat kan. Contoh poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, you tekan enter. Okay, supaya prosedur kamu adalah dalam bentuk ayat, bukan dalam bentuk perenggan. Okay, yang pertama, kamu pun boleh rujuk kepada teks. Bukannya semua tu salah. Cuma diameter silinder tu salah ke. Okay, buatkan satu silinder berongga. Buatkan satu silinder berongga menggunakan 5 helai kertas A4. Dan panjang silinder, iaitu ayat ni lah, panjang silinder sama dengan ayat pertama tu adalah tentang poin PD dengan PM1. Lepas tu, masih dalam langkah pertama, buat 3 lagi gulungan kertas yang sama. Okay, kedua. Letakkan penutup kotak pada setiap letakkan silinder berongga pada setiap sudut penutup kotak. Silinder berongga itu tidak perlu dilekatkan. Letakkan saja tak cukup.
Prosedur ini, kalau pelajar dapat lukis gambar raja ini, kamu sudah dapat 3 markah. Dalam peperiksaan, you dapat lukis gambar raja ini yang begitu lengkap labelnya, you dapat 3 markah. Cuma kamu perlu tambahkan PB sahaja untuk dapatkan penuh 4. Letakkan setiap silinder pada bahagian sudut penutup kotak. Itu saja cukup. Tak payah namakan yang model A ke B ya, terlalu panjang. Ya, lepas tu okey, langkah seterusnya. Lepas kamu letakkan setiap silinder pada bahagian sudut penutup kotak, kamu letakkan buku teks. Langkah kelima dalam buku teks 2, letakkan buku teks. Satu demi satu ke atas penutup kotak. Sehingga gulungan kertas bengkok. Okey, keempat, tentang PB. Perhatikan dan rekodkan. Kita tak boleh terus rekodkan, kita mesti observe dulu, perhatikan dulu. Perhatikan, rekodkan PB tersurat. PB tersurat di sini ialah bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder. Kelima, ulang eksperimen atau ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan silinder padat. Yang mempunyai diameter lebih kecil. Okey, ayat pertama, buatkan satu silinder berongga yang mempunyai diameter yang besar. Tambah ni. Dengan menggunakan 5 helai kertas A4 dan panjang silinder sama dengan lebar kertas A4. Buat 3 lagi gulungan kertas yang sama. Okey, jadi 5 ayat ini maksimum 4 poin lah. Okey, secara asasnya prosedur perlu ada PD, PM1, PM2 dan PB. Ayat pertama tentang PD dan PM1. Ayat 4, perhatian rekodkan PB tersurat.
kelima ialah PM2. PM2 biasanya ialah kita ulangi langkah eksperimen ni. Dengan menggunakan PM2. Dalam penjadualan data, kamu just masukkan, typekan jawapan bagi tajuk-tajuk yang dinyatakan dalam jadual ini saja. P dengan SP ini ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Q, PM1, R, PM2, S ini ialah PB tersurat. PB ini mesti yang boleh diperhatikan dan diukur. Jangan tulis kekuatan silinder, itu adalah PB tersirat, tak boleh. Jadi PM di sini ialah jenis silinder. PM1 silinder berongga. Bawah ini silinder padat. Kalau nak tulis penuh boleh lah. Mana-mana dapat. Penjara data keempat-empat ini betul baru akan dapat markah penuh satu markah. Salah satu pun tak dapat satu markah ini. Pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat ialah yang tersurat bermaksud kita boleh perhatikan dan kita boleh ukur. Kita boleh kira. Bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder. Itu tentang set 1. Untuk form 4, soalan 11 ini hanya ada 7 sahaja yang boleh keluar dalam kertas 2 lah. Jadi saya kali ini bagi 3, ada lagi 4 akan dibagi untuk kelas lah. Next kelas saya bagi 2, lagi satu kelas saya bagi 2. Set 2, Puan Marina menghidangkan hirisan buah apple dalam 2 buah pinggan kepada tetamunya. Dalam salah satu pinggan dia memerah jus limau terus pada permukaan hirisan apple dan dalam pinggan yang satu lagi dia tidak meletakkan apa-apa pada hirisan apple tersebut. Selepas beberapa jam didapati hirisan buah apple yang ada jus limau tidak berubah warna tetapi hirisan apple yang tidak ada jus limau telah bertukar menjadi perang. Pernyataan masalah berdasarkan situasi. Jadi berdasarkan situasi ini kena pasti PM PB dulu. PM, satu ada jus limau, satu tak ada. Ini bermaksud kehadiran jus limau. PB, jika jus limau ada jus limau, tiada perubahan warna pada hirisan apple. Kalau tak ada jus limau, terdapat perubahan warna hirisan apple kepada perang. Jadi yang bergerak balas itu ialah perubahan warna irisan apple. Atau pengoksidaan buah apple. Jika hirisan apple berubah warna kepada perang, bermaksud berlaku pengoksidaan buah apple. Pengoksidaan buah apple ialah PB tersirat. Perubahan warna hirisan apple ialah PB tersurat. Sebenarnya section C, soalan 11 dia memang ada kaitan dengan section A, soalan struktur. Nyatakan satu pernyataan masalah dalam situasi.
Okey, boleh sini boleh guna apakah. Apakah kesan keha kehadiran jus limau ni ke atas pengoksidan buah apple? Okey, ini ada masalah. Apakah kesan PM terhadap TB? Apakah kesan kehadiran jus limau ke atas pengoksidaan buah apple? Atau apakah kesan kehadiran jus limau ke atas perubahan warna irisan apple pun boleh. Kalau kamu nak guna kata tanya bagaimanakah, kamu boleh tulis guna cara ni. Bagaimanakah kehadiran jus limau mempengaruhi bila belajar jawapan Google Form, bila sudah tak ayat tu, kamu baca sekali lagi, semak ada tak kesalahan ejaan. Kalau ada, betulkan, jangan ignore je. Kerana kesalahan istilah pada tengoklah istilah itu, kalau pronunciation-nya, bila baca bunyinya dah lari, kamu takkan dapat makan. Bagaimanakah kehadiran jus limau mempengaruhi proses pengoksidaan white apple? Tak tulis perkara proses pun tak apalah. Pengoksidan memang satu proses. Adakah jus limau dapat melambatkan proses pengoksidaan apple? Jadi ada tiga, kamu pilih satu. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Sekali lagi, hipotesis ialah jawapan bagi pernyataan masalah. Satu pernyataan yang mengaitkan hubungan antara PM dengan PB. So, pelajar perlu di sini jawapannya tak boleh hanya kata jus limau boleh melambatkan proses pengoksidan buah apple. Kamu kena nyatakan mengapa. Mengapa jus limau ini dapat melambatkan proses pengoksidan buah apple. Jus limau dia mengandungi bahan antioksidan yang boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Untuk makluman pelajar, sekarang kita tengah bincang soalan ini, di mana kamu boleh rujuk kepada buku teks 216. Okey, hipotesis ialah
Jus limau mengandungi bahan antioksidan yang dapat melambatkan proses pengoksidaan buah apel. Wajib tulis ni bahan antioksidan. Okay. Untuk penyertaan masalah yang lebih sesuai ialah ayat yang kedua dengan yang ketiga ni. Kerana dia dapat memberi jawapan hipotesis dengan paling tepat. So, adakah ini kamu tukar kepada bagaimanakah? So, kalau adakah saya tak terima. Bagaimanakah boleh? Kesi eksperimen. Bahan dan radas guna piring bateri, bika, forceps, buah apel, larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan larutan garam biasa. Tujuan eksperimen. Sebelum buat tujuan, kamu jawablah pemboleh ubah dahulu. Okay, pemboleh ubah dimanipulasikan. Di sini nampak ada jenis larutan yang berlainan. Larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan larutan garam biasa. Okay. PM ialah faktor yang diubah ni. Jenis larutan. Apabila kita ubah PM, PB ini akan bergerak balas. PB pengoksidaan buah apel atau pengoksidaan buah apel adalah PB tersirat. Dia boleh diperhatikan melalui PB tersurat. Itu perubahan warna kirisan apel. Okay. PD dimalakan saiz irisan apel. Setelah itu, suhu persekitaran. Kita guna suhu bilik. Prosedur itu perlu dihuraikan berdasarkan kepada raja ini. Raja ini lengkap. Ada PM, PM1, PM2, PM3, PM4. Ada PB juga. Perhatian rekodkan PB tersurat. Okay, dimalakan ada tak? Dimalakan pun ada PD. Kirisan apel yang sama saiz. Okay. Jadi dapatlah 4 markah full. Okay, cara nak buat. Ini kamu sendiri buat You boleh tengok buku teks. Saya bacakan saja. Semua buka buku teks 216. Ayat 1 itu tak perlu. Sediakan 4 jenis lautan itu tak ada markah punya. Kita terus kepada ayat 2 tu.
Potong sebiji apel kepada 5 irisan yang sama saiz. Letakkan salah satu irisan apel itu ke dalam piring Petri sebagai kawalan. Ini ayat 1. Langkah kedua, dengan menggunakan forceps, rendamkan setiap irisan apel ke dalam larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan larutan garam biasa masing-masing. Ulang, langkah kedua. Dengan menggunakan forceps, rendamkan setiap irisan apel masing-masing ke dalam larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan larutan garam biasa. Langkah ketiga. Sini. Selepas 1 minit, keluarkan irisan apel daripada larutan dan letak pada piring Petri. Selepas 1 minit, keluarkan irisan apel daripada larutan masing-masing dan letak pada piring Petri. Biarkan irisan apel terdedah di udara selama 15 minit. Okay. Selepas 1 minit, keluarkan apel dari larutan dan letakkan pada piring Petri. Biarkan selama 15 minit dalam udara. Okey, keempat, perhatikan rekodkan perubahan warna irisan apel. Ini dapat 4 markah. Jadual penjadualan data. Ini tak ada masalah. Ya, ada apa soalan? Semua ada buku teks kan? Saya tak perlu nak tulis lagi ya. Okey, boleh? Okey, P jenis larutan. Ini kamu buat sendiri. Sebab set 1 saya sudah terangkan. Set 3, Encik Bukhari merupakan seorang penoreh getah bagi memudahkan dia menjual dan menghantar getah ke kilang. Dia telah mencampurkan cuka dengan lateks supaya lateks menjadi beku. Kadang-kala dia perlu menjual lateks itu dalam bentuk cecair. Walau bagaimanapun, lateks yang disimpan selama beberapa hari akan menjadi beku walaupun tidak ditambah dengan asid. Oleh itu, dia telah menggunakan larutan beralkali untuk mengekalkan lateks tersebut dalam keadaan cecair. Okay, soalan ini tentang bab 9. Refer kepada SPS muka surat 100. Pernyataan masalah mesti kaitkan dengan situasi ini. Okay. Di sini dalam situasi ini PM, PB itu kamu kena tentukan dulu. Okay, PM. Apa yang berbeza ni? Faktor yang diubah. Okay. Di sini ada cuka dan larutan beralkali. Cuka adalah asid. So, asid dan alkali ialah PM. Yang bergerak balas, kalau masuk asid ditambahkan dengan lateks, lateks akan menggumpal atau membeku. Sekiranya alkali ditambahkan ke dalam lateks
akan kekal cair atau tidak menggumpal. Jadi PB ialah penggumpalan lateks. Atau keadaan lateks. Okay, jadi di sini kita boleh guna apakah, apakah kesan asid dan alkali atas penggumpalan lateks. Bagaimanakah asid dan alkali mempengaruhi keadaan lateks? Adakah kamu boleh? Kalau adakah, soalannya dah macam tanya soal balik. Soalannya macam ada jawapan. Adakah asid menggumpalkan lateks? Manakala alkali mencegah penggumpalan lateks. Semua ini soalan, jadi akhiri dengan kata tanda soal. Hipotesis ialah jawapan bagi pernyataan masalah atau pernyataan mengaitkan hubungan antara PM dengan PB. So, asid menggumpalkan lateks manakala alkali mencegah penggumpalan lateks. Atau asid menyebabkan lateks membeku manakala alkali menyebabkan lateks kekal dalam keadaan cecair. Jawapannya bukan hanya satu sahaja, dia boleh berlainan asalkan bentuk atau forma menjawabnya adalah betul. Tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Di sini, eksperimen pun guna lateks juga, asid etanol lautan amonia. Saya bagi soalan di mana pernyataan masalah dan hipotesis situasi dengan eksperimen adalah guna benda yang sama. Dan bukan semestinya macam tu, kadang-kadang soalannya lain. Untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Apa tu PM-PB? Kita perlu jawab kembali ubah dahulu. Okay, PM di sini yang berbeza apa? Asid etanol lautan amonia ni. Okay, kedua-dua merupakan larutan. Jadi jenis larutan yang berbeza.
Tahu kalau you tulis asid dan alkali pun boleh. Lagi tepat, namakan terus asid etanoik dan larutan amonia. Jawapan paling tepat. PB yang tersirat adalah pengubahan lateks. Yang tersurat ialah keadaan lateks. Ejaan lateks. Dimalakan. Di sini dah mention kan dah. Ini 20 cm padu. 3 ini kamu right click mouse kamu atau touchpad. Kamu cari emoji. You boleh tambah, okay? Addkan superscript 3 ni, kuasa 3 ni. Right click mouse kamu, pilih emoji masuk dalam, you pilih yang 3 tu. Superscript, subscript semua ada kat sana. Simbol mathematical symbols. Isi padu lateks yang dimalakan. Satu PD saja. Jadi balik kepada tujuan untuk mengaji hubungan antara asid dan alkali ke atas hubungan antara ke atas pengubahan lateks. Tahu keadaan lateks sendiri. Okay, ini pun senang. Cuma di sini guna penitis, jadi guna mention berapa titis. So, nanti saya betulkan gambar raja ni. Saya nak kamu guna 10 titis ni. Ini pun 10 titis larutan amonia. Isi padu asid etanoik dan larutan amonia kena dimalakan juga. Okay. Daripada raja ini, kamu boleh dapat 3 markah. You dapat PM1 asid etanoik, PM2 amonia. So dalam exam, pelajar boleh lukis dari lukisan boleh dapat maksimum 3 markah. Kalau you dapat nyatakan PB tersurat, boleh dapat 4 markah. PD itu saya lupa buat. Actually ini 20 cm padu. Jadi gambar ini hanya 2 markah saja. So, nanti saya betulkan. Okey, yang pertama, masukkan atau tuangkan 20 cm padu lateks ke dalam bikar A dan B. Okay, so ini ayat PD lah. Kedua, tambahkan ayat 2 tanah PM warna, tambahkan 10 titis asid etanoik. Asid etanoik adalah cuka, asid etanoik ialah chemical name. Cuka nama biasa. Tambahkan 10 titis asid etanoik ke dalam bikar A. So, perasan tak, kalau you dapat buat gambar raja berlabel yang lengkap, kamu boleh dapat banyak markah. Tahu lukis gambar raja
akan jimat banyak perkataan. Sebenarnya soalan C, soalan 11 boleh skor. Nak lulus, mesti skor bahagian A dan soalan esei 11. Okay, lepas tambah 10 titis asid etanoik, kena buat apa? Kena kacau. So, ini langkah 1. Langkah 2. Kena kacau. Dan kacaukan campuran. Okay, PM2 langkah ketiga. Sama lah. Tukarkan kepada larutan amonia aja. Tambahkan 10 titis larutan amonia ke dalam bika P. Kacaukan campuran. Keempat, PB. PB tersurat. Perhatikan dan rekodkan. Mesti tulis ya, perhatikan dan rekodkan. Itu macam satu frasa yang tetap. Jangan tulis pengubahan latex. Ini ya PB tersurat. Perhatikan dan rekodkan keadaan latex. Selepas 30 minit. Lepas kacau campuran, leave 30 minit, baru perhatikan rekodkan keadaan latex. Okay? Yang bawah ni tak ada masalah, boleh buat lah. Jadi, kita 1 jam GM. 1 jam you siapkan latihan. Sekejap, saya nak send to iPhone. Dan leave dulu kehadiran akhir kelas belum saya ambil. Saya ambil kehadiran berdasarkan kehadiran akhir. Pelajar yang mula-mula masuk tu main-mainnya. Saya tahu ada. Okey, itu sahaja bengkel teknik menjawab soalan esei nombor 11. Ada apa nak tanya, boleh tanya nanti bila tak faham. Okey, pelajar boleh live. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.